Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini Ustazah akan menerangkan cara pengiraan harta pusaka. Okey, dalam pelajaran lalu kita sudah pun mengetahui faraid dalam Islam. Okey, kali ini kita fokus hanya kepada cara pengiraan harta pusaka. Okey, kita lihat tentang kadar faraid yang telah kita pun ketahui pada pelajaran lepas. Okey, jadi 1/2 adalah untuk suami, kadar harta yang diperoleh suami apabila si isteri meninggal tanpa ada anak. Jika ada anak, maka suami akan mendapat 1/4. Okey. Manakala jika suami meninggal dunia, isteri akan mendapat 1/4 sekiranya tiada anak. Okey, manakala kalau ada anak, maka isteri mendapat 1/8. Okey, selain daripada itu, 1/2 juga akan diperolehi oleh seorang anak perempuan tunggal. Sekiranya suami ataupun isteri meninggal dunia hanya meninggalkan anak perempuan tunggal, maka anak perempuan tunggal ini akan mendapat 1/2 kan. Okey, seterusnya 1/3 adalah untuk ibu sekiranya si mati tidak mempunyai anak. Okey. Manakala sekiranya ada anak, ibu hanya mendapat 1/6 sahaja. Begitu juga dengan bapa. Sekiranya si mati meninggalkan anak, maka bapa akan mendapat 1/6. Okey. Seterusnya 2/3. 2/3 ni adalah untuk anak perempuan yang lebih daripada seorang. Jadi jika si mati meninggalkan anak perempuan sahaja, 2 hinggalah seterusnya, maka mereka akan berkongsi harta sebanyak 2/3. Okey. Baik, jadi yang di bawah ini suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu. Ini adalah asas dalam faraid antara orang-orang yang layak untuk mendapat harta pusaka dalam faraid. Okey, seterusnya kita teruskan cara penyelesaian harta pusaka. Okey, contohnya sekiranya ada masalah seorang isteri meninggal dunia meninggalkan waris. Warisnya ialah suami, seorang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan serta bapa. Okey, jadi jalan penyelesaian kita kena buat jadual dahulu. Okey, lepas tu kolom yang pertama kita letakkan waris. Okey, tadi suami, lepas tu anak lelaki, anak perempuan dan bapa. Okey, kita letakkan di kolom yang pertama. Seterusnya suami akan mendapat 1/4 kerana si mati meninggalkan anak. Seterusnya bapa akan mendapat 1/6 kerana si mati juga meninggalkan anak. Manakala anak-anak ni, anak lelaki, anak perempuan, dia akan mendapat asobah. Asobah ataupun kita panggil bagi. Okey. Jadi untuk menyelesaikan pembahagian, maka kita gunakan asal masalah di situ, kolom yang ketiga iaitu 12. 12 ni boleh menyelesaikan bahagian antara suami dan bapa. Okey. Jadi bila suami daripada 12 tadi, maka dia akan mendapat 3 bahagian. Macam mana dapat 3 ni? 12 bahagi 4 dapat 3. Manakala bapa 12 bahagi 6 dapat 2. Okey. Manakala anak-anak tadi dia asobah, maka dia mendapat baki. So 12 tolak 3 tolak 2, maka jawapannya ialah 7. Maka 7 itu dikongsi pada anak-anak si mati. Okey. Jadi 7 ni susah nak selesaikan. Jadi kita kepada penyelesaian yang seterusnya. Okey, kita tentukan dulu anak lelaki mendapat 2 nisbah 1, anak perempuan 1 nisbah 2. Jadi ustazah letakkanlah anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 dan yang satu lagi juga dapat 1 bahagian. Okey, oleh kerana bila dicampurkan semuanya ada 4, maka untuk penyelesaian yang seterusnya kita gunakan angka 12 darab 4. 12 tadi yang asal masalah yang kat sini ni. Lepas tu kita darabkan dengan 4. 4 ni merujuk kepada 4 bahagian daripada anak lelaki dan anak perempuan. Okey. Jadi
Bila 12 darab 4, kita dapat jawapan 48. Maka penyelesaian masalah kali ini adalah 48. Okay, so bagi suami, kita darabkanlah 3 darab 4 dapat 12. Okay, kita pergi dulu kepada bapa. Bapa 2 darab 4, jadi jawapannya 8. Okay, manakala anak lelaki, kita lihat di situ, ya, formula dia. 7 darab 4 sama juga dengan yang suami tadi, tapi bagi 4. Kenapa bagi 4? Sebab diorang tadi berkongsi kan. Anak lelaki 2, anak perempuan 1 dan seorang lagi anak perempuan pun 1, yang itu 4. Jadi bagi pada 4. Okey, seterusnya darab dengan 2 sebab anak lelaki mendapat 2 bahagian. So jawapannya 14. Seterusnya anak perempuan yang pertama dan kedua, begitulah, ya, cara pengiraan yang Ustazah sudah tunjukkan dalam jadual yang ada di sini. Okey, baik, kita lihat pula penyelesaian bagi masalah yang seterusnya. Okey, yang kedua, supaya kamu nampak. Okey, sekiranya seorang suami meninggal dunia, meninggalkan waris, ibu, isteri, 2 anak perempuan dan 1 anak lelaki. Jadi jadualnya kita lihat di situ. Okey, waris ialah isteri, ibu, seterusnya anak lelaki seorang dan anak perempuan 2 orang. Okey, jadi pembahagian dia kalau mengikut faraid, isteri mendapat 1/8 kerana ada anak. Ibu mendapat 1/6 kerana ada anak. Manakala anak lelaki dan perempuan tadi, dia akan mendapat asobah ataupun baki. Jadi kita menggunakan asal masalah 24. Sebab 24 ni boleh dibahagikan kepada 8 dan 6. Jadi 24 bahagi 8 dapat 3. 24 bahagi 6 dapat 4. Itu adalah bahagian untuk isteri dan ibu. Jadi bila kita tolakkan, sebab anak lelaki dan perempuan tadi mendapat asabah ataupun baki, tolakkan 24, tolak 3 dan tolak 4, maka bakinya adalah 17. Jadi 17 ni susah kita nak bahagikan antara anak lelaki dan perempuan. Maka kita teruskan dengan pembahagian penyelesaian yang seterusnya. Okey, jadi anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan masing-masing 1 bahagian. Okey, kita campurkan menjadi jumlah dia 4. Jadi 24 darab 4, jawapan dia 96. Okey, seterusnya isteri yang 3 tadi darabkan dengan 4 sebab masalah tadi 24 darab 4 kan. Okey, 3 darab 4 jawapannya 12. Seterusnya bagi ibu 4 darab 4 jawapannya 16. Okey, anak lelaki 17. Kita darabkan dengan 4. Seterusnya bahagi dengan 4 ni, ya, darabkan dengan 2. Ya, 2 ni sebab anak lelaki mendapat 2 bahagian. Jadi jawapannya 34. Okey. Baik, seterusnya anak perempuan pun begitu. 17 darab 4 bahagi 4 darab dengan 1. 1 bahagian sebab anak perempuan dapat 1 bahagian. Jadi jawapannya ialah 17. Ya, begitu juga anak perempuan seterusnya 17. Okey, baik. Jadi itu saja cara penyelesaian untuk perwarisan harta. Saya harap penerangan kali ini dapat membantu kamu bagaimana cara nak mengagihkan harta pusaka bagi waris-waris yang berhak. Okey, sekian dahulu Ustazah ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.